jawapan dia. Janganlah buat macam tu. Kena baca alif ba jim dan ni kena baca 4-4. Kemudian sambil baca kamu cuba letakkan. Okey, contoh ya kat sini. Kenapa kamu tidak ke sekolah semalam? Okey, tanya gurunya. Okey, kunci soalan dia kat sini dia ada tanda soal. Okey, so gariskan ayat ni. Okey, kemudian baca pilihan jawapan dia. Okey, ayat seru, ingat ayat seru ada tanda apa? Ada tanda seru dengan koma kan? Okey, koma. Ayat penyata dia ada tanda titik. Letakkan dekat situ. Ayat tanya dia ada tanda soal. Ayat kehendak macam-macam. Dia ada perkataan marilah, janganlah, usahlah, tolong. Okey. Jadi dekat sini ayat dia. Okey, dekat sini ayat dia. Kenapa kamu tidak ke sekolah semalam? Ada tanda apa? Ada tanda soal kan? Bila ada tanda soal, lepas tu dekat sini ada perkataan tanya gurunya. Jadi jawapannya adalah ayat tanya. Kamu tandakan ayat dekat ayat tanya. So bulatkan. Itu jawapan. Kemudian yang keempat, wajib semak jawapan. Mesti semak. Okey. Kemudian yang kedua, okey, baca arahan dia. Dia tidak pernah datang lewat ke pejabat. Okey. Kemudian baca pilihan jawapan dia. Ayat seru, ayat nafi, ayat tanya, ayat kat sini ayat kehendak ya, bukan ayat seru. Dia salah, dia ada 2 pula ayat seru kat sini. Okey, betulkan dalam buku kamu siapa yang ni. Okey, kemudian kamu tengok kat sini. Okey, dia tidak pernah datang lewat sekolah. Ada perkataan tidak kan? Bulatkanlah perkataan tidak ni. Kalau ada perkataan tidak, ayat itu adalah untuk ayat nafi. Ayat nafi kan? So, inilah jawapan dia. Okey, jadi kunci soalan dia adalah tidak. Kunci soalan dia adalah tidak. Maknanya tidak tu adalah kunci soalan. So ada perkataan tidak ni, jawapan dia mestilah untuk ayat nafi. Baca pilihan jawapan. Okey, macam tu cara untuk menjawab soalan berbentuk objektif. Okey, contoh kalau yang macam ni ialah tiang agama. Okey, ialah tiang agama. Okey, cuba masukkan satu persatu. Solat ialah tiang agama. Betul ke salah? Kalau betul kamu cuba letakkan tanda right kat situ. Iman ialah tiang agama. Betul ke salah? Salah. Letak tanda pangkah. Wuduk ialah tiang agama. Betul ke salah? Salah. Rumah ialah tiang agama. Betul ke salah? Salah. Jadi salah-salah yang betul mana? Maka inilah jawapan dia, solat. Buat tanda kat sini supaya kamu tahu. Okey? Buat pilihan tu yang betul, sebab tu pentingnya kena baca pilihan jawapan. Kesemua pilihan jawapan tu kena baca. Okey? Kat sini Saza katakanlah dia tersalah print soalan macam mana. Okey, itu bukan kamu nak kena fikir, bukan. Kalau ada soalan tu salah, misalnya katakan kita jawab periksa, ada soalan salah, pastinya pengawas akan beritahu. Dia akan beritahu, okey, ada pembetulan soalan. Okey, semua orang rujuk pada soalan objektif, nombor soalan nombor 3. Contoh, soalan itu adalah salah, pembetulannya adalah soalannya berbentuk begini-begini. Okey, itu kalau salah print tu, itu semua daripada lembaga peperiksaan. Okey, kamu jangan fikir kamu tengok, oh ni salah ni soalan. Kamu yang tak faham tu. Okey, dia tak ada istilah soalan salah. Kalau ada soalan tu betul-betul soalan tu salah, pengawas yang menjaga peperiksaan pada hari tu dia akan bagi tahu. Jangan risau. Jangan risau. Okey, kalau dia tak cakap maknanya soalan tu tak ada masalah lah. Kalau dia tak cakap maknanya soalan tu tak ada masalah. Cuma kalau buku macam ni, okey, dalam buku ni memang dia kadang-kadang ada soalan salah kan. Jadi kamu kena rujuk dengan guru. Kadang-kadang memang dalam buku ni cetakannya dia salah, tapi kalau peperiksaan dia jarang ada kesalahan soalan sebab dia dah ditapis banyak kali, dah disemak banyak kali sebelum dikeluarkan untuk peperiksaan. Okey, jangan risau pasal tu. Okey, ni cara untuk nak menjawab soalan berbentuk objektif. Okey, contoh kalau soalan macam ni. Okey, soalan bentuk macam ni. Okey, pilih ejaan yang betul bagi perkataan ditemui. Okey, kalau kamu kat sini dia suruh kamu eja kan. So kamu buatlah jalan kat tepi ni. Okey, dalam kertas soalan kamu tu dia ada ruang kosong kat tepi ni. Okey, dia ada ruang kosong kat tepi ni. So kalau ada soalan yang suruh kamu eja perkataan tersebut pada ejaan jawi, kamu buatkan jalan dia kat tepi macam ni.
Okey, jangan sampai menutup kamu punya jawapan. Kalau kamu conteng kat tepi ni, tak ada masalah. Cuma jangan tutuplah jawapan ni. Okey, nanti kalau dah siap kamu boleh padam. Ada masa kamu padamlah. Kalau tak pun dekat muka surat yang akhir sekali, dia pasti ada ruangan kosong dekat muka surat yang akhir. Akhir sekali, belakang sekali ada ruangan kosong, kamu boleh conteng kat situ. Jangan biasakan kamu bila mengeja, terus buat. Jangan ya, jangan. Ustazah dah ajar kan macam mana cara nak mengeja untuk kata dasar dan juga kata imbuhan. So, gunakan langkah itu. Sebab bila kamu gunakan langkah tu, pasti jawapan kamu betul. Pasti ejaan kamu betul. Okey? Jangan terus dapat jawapan ni, kamu terus eja. Okey, ni ejaannya ni kot. Kenalah buat jalan dia. Buat macam ni. Tunjukkan jalan dia. Supaya kita yakin dengan ejaan tu, dengan jawapan tu. Ingat ya, soalan objektif ni dia kalah mati. Kalau kamu jawab lain, dia tak ada bagi markah kesian ke markah setengah, tak ada. Itulah markah yang kamu dapat. Jadi, buat pilihan jawapan tu yang betul dan paling tepat. Okey? Walaupun satu markah tapi sangat berharga. Okey, ini contoh soalan objektif. Dia ada pelbagai tajuk dalam soalan objektif. Ada yang dia suruh eja, ada dia bagi contoh jenis ayat, kadang-kadang dia bagi penjodoh bilangan. Okey, jadi dia menyeluruh dekat soalan objektif. Okey, tengok soalan 10 ni. Dia bagi soalan ke-10 ni disuruh apa? Manakah kata dasar bagi menguruskan? Okey, apa kata dasar perkataan menguruskan? Cuba jawab dekat chat. Apa perkataan dasar, kata dasar perkataan menguruskan? Okey, kata dasar tu apa? Cuba jawab sekali. Urus. Okey, kata dasar tu apa? Cuba jawab. Apa dia kata dasar? Ustazah, apa beza ha yang tak ada titik dengan ha yang ada titik? Okey, sekejap lagi saya bagi tahu. Okey, saya tanya tadi, kata dasar tu apa? Kata asal perkataan, kata tunggal, kata asal tanpa imbuhan. Okey, kata asal. Okey, betul. Kata dasar itu adalah kata asal ataupun kata akar. Okey, kata akar ataupun kata yang tidak ada imbuhan. Itu kata dasar. Maknanya kata pokok dia, kata akar dia, yang awal, yang tak ada imbuhan. Okey, tadi soalan tadi apa kamu tanya tadi? Apa tadi soalan? Okey, Ustazah, apa beza ha yang tak ada titik dengan ha yang ada titik? Ha, okey. Ustazah tunjuk kat buku ni. Okey. Ini huruf ha. Okey, ini huruf ha. Ha dalam huruf jawi tunggal kita guna ha yang ni. Kalau huruf hijaiyah kita guna ha ini. Ini untuk huruf hijaiyah. Ini hijaiyah. Ini huruf jawi. Okey, ini huruf ha. Kalau huruf ha tapi dia ada titik, kita panggil dia huruf ta marbutah. Ni kita panggil ta marbutah. Ataupun ta bulat. Kita guna ni untuk kata Arab. Contoh solat. Okey, solat, ejaan solat. T kan akhir dia. Tapi solat ni adalah kata Arab. Jadi ejaan Arab dia sod, lam, alif, ta marbutah. Guna ta marbutah. Okey. Kalau ha ni, okey, ha ni untuk kata Melayu, contoh harimau. Mau. Ha. Kalau dekat awal kita gunakan ha, kita buat macam itulah, ha macam hijaiyah. Tapi kalau kita buat dia tunggal, kita buat macam ni. Ha. Okey? Buat dia macam ha bulat. Okey, faham? Itu dia beza untuk ha yang ada titik dengan tak ada titik. Ha dia satu je. Ha tu ha. Ni huruf ha. Kalau macam ha tapi dia ada titik, kita bukan panggil dia ha, kita panggil dia ta marbutah ataupun ta bulat. Huruf ta kan ada dua, ta marbutah dengan ta biasa, ta maftuhah. Ta maftuhah untuk kata Melayu dan kata Inggeris. Ta marbutah untuk kata Arab. Tengok balik. Ustazah rasa ni dah cerita bulan 6 ke bulan 7?
Ataupun buka balik channel YouTube Ustazah. Ustazah ada cerita tentang huruf T. Huruf T, dia kisah ni lah. Huruf ta marbuta dan ta maftuha. Okey, jelas? Okey, kemudian kita tengok contoh soalan yang kedua, soalan struktur. Okey, contoh soalan struktur. Saya nak tunjukkan soalan yang berbentuk okey, soalan yang berbentuk ni. Hari tu saya tak tunjuk secara penulisan dia. Malam ni saya nak tunjuk. Okey, ini soalan berbentuk dia suruh kamu susunkan perkataan menjadi ayat lengkap. Okey, ni contoh soalan untuk susun perkataan. Okey, kita tengok dia punya arahan soalan. Okey, arahan dia susun perkataan di bawah menjadi ayat yang betul. Okey, biasanya untuk soalan ini dia bagi 5 soalan. Okey, 5 soalan dan 10 markah. Okey, soalan ni dia senang kamu nak dapat 10 markah. Sebab apa? Yang pertama, ejaan dia dah bagi. Bila kamu menyalin nanti, kena ikut salin ejaan dia yang betul, yang dia bagi kat sini. Macam mana cara kamu nak menjawab soalan ini? Okey, macam mana cara nak jawab soalan ni? Ustazah dah terang kan? Okey, Ustazah ulang balik dan Ustazah tunjukkan sekali. Okey, bila dapat soalan macam ni, yang pertama, baca dulu sekali lalu. Okey, menangis kuat dengan adik. Baca. Kalau sekali tak puas, baca 2 kali. Menangis kuat dengan adik. Bila kita membaca secara lalu, secara terus macam ni, kita dah dapat bayangan. Okey, itu yang pertama. Baca sekali lalu ataupun baca keseluruhan. Yang kedua, susunkan perkataan dan letakkan nombor. Okey, kat sini kan Ustazah dah tunjuk ni. Okey, baca perkataan secara terus, letakkan nombor di atas perkataan, susun menjadi ayat, tulis jawapan. Itu step dia kan. Okey, yang kedua, kita letakkan nombor dekat atas dia. Okey, tadi menangis kuat dengan adik. Sekarang ni kita nak susun, nak letak nombor. Okey, mana satu yang pertama? Menangis kuat dengan adik. Okey, adik menangis dengan kuat. Betul ke? Cuba sekali lagi, adik menangis dengan kuat. Okey, jadi kita letakkan adik nombor 1, menangis 2, dengan 3, 4 kuat. Letakkan nombor dekat atas dia. Letak, mesti letak. Jangan kamu main agak-agak adik ni pusing-pusing. Letakkan nombor supaya kamu nampak. Bila dah letak nombor kan kamu nampak kan? Okey, bila dah letak nombor, yang ketiga, tuliskan jawapan mengikut urutan nombor. Ni dah letak nombor, jadi kita tuliskan kat sini. Bila kita menulis jawapan, tengok ejaan dia betul-betul. Tak payah kamu nak fikir ejaan dia. Kamu tiru je ejaan yang dia bagi. Okey, adik. Alif, dal, ya, qaf. Okey, mana nombor 2 tadi? Menangis. Okey, menangis. Okey, nombor ni dah tulis nombor 1, kamu potong. Saya kata apa? Kalau dah tulis, potong. Nombor 2 pun dah tulis, potong. Sebab apa kita kena potong? Supaya tidak ditulis 2 kali. Ataupun tertinggal. Tertinggal nak tulis kan. Okey, nombor 2, nombor 3 dengan. Dengan, okey, potong. Nombor 4 apa kat sini? Kuat. Okey, potong. Okey, tengok. Ada tak perkataan yang belum ditulis? Semua dah. Semua kita dah potong. Okey, adik menangis dengan kuat. Okey. Baca sekali lagi, adik menangis dengan kuat. Okey, dah betul. Okey, selesai. Buat soalan yang seterusnya. Kakak nasi goreng masak. Apa ni? Kakak nasi goreng masak. Okey, baca dulu. Kemudian letakkan nombor. Kakak masak nasi goreng. Okey, dia hang. Kakak masak nasi goreng. Letakkan nombor. Lepas tu salin. Kat bawah ni. Nombor 1 mana? Potong. Nombor 2 mana? Potong. Nombor 3 dan seterusnya. Bila dah siap salin, terus buat. Okey. Kat sini saya tunjukkan ya. Kakak masak. Siapa yang ada buku ni boleh buat. Nasi goreng. Okey. Pak 4 dah potong. Maknanya dah buat. Kakak masak nasi goreng.
Okey, selesai. Kena letakkan nombor. Dekat sini pun biasanya banyak yang tersilap. Dia sebab apa? Dia yang pertama dia salah susun. Okey? Yang kedua dia tulis perkataan tu sampai 2 kali ataupun dia tertinggal. Sebab apa? Sebab dia tak buat macam ni, dia tak letak nombor dan dia tidak potong perkataan yang dia dah tulis. Sebab tu Ustazah kata bila kamu dah tulis perkataan itu kamu potong supaya tidak tertulis 2 kali ataupun tertinggal nak tulis. Okey, ini untuk soalan susunkan. Okey, kalau yang ini soalan bentuk rumikan frasa di bawah, ini mudah, senang. Okey, ni kat sini pun kadang-kadang dia 5 soalan 5 markah ataupun 5 soalan 10 markah. So dekat sini kamu bacalah betul-betul. Mencari ketenangan. Mencari ketenangan. Kamu tulislah perkataan rumi dia. Mencari ketenangan. Okey, senang. Soalan ni senang. Dengan syarat kamu boleh baca, jawi dengan baik, so boleh jawab soalan yang ni mudah. Okey? Boleh jawab soalan yang ni mudah. Okey, Ustazah nak share lagi, kita ada masa lagi. Okey, siapa yang ada soalan boleh tanya dekat ruangan chat. Ustazah, kakak masak nasi goreng. Okey, faham? Faham. Okey, itu bentuk soalan objektif dan isi tempat kosong. Okey, yang ni Ustazah nak share. Okey. Ini yang Ustazah kata, jenis ayat dia banyak keluar. Tadi dekat objektif kita jumpa kan? So dekat dalam struktur pun kadang-kadang dia ada. Okay, dalam struktur kadang-kadang dia bagi bentuknya macam ni. Okay, dia bagi jawapan, kamu jangan risau. Dalam soalan UPKK, biasanya pilihan jawapan tu dia bagi. Jadi bila diberi pilihan jawapan, maka kamu ketika menyalin, salinlah dengan betul. Ikut ejaan dia yang sebenar-benar dia. Okey? Faham? Okey, kat sini dia bagi dah. Ni pilihan jawapan. Dia suruh tuliskan jenis ayat. Okey? Jadi soalan macam ni, kamu hendak pergi ke mana? Ni ayat apa ni? Tengok ada tanda apa? Tanda soal kan? Okey, bulatkan tanda soal. Okey? So kalau ada tanda soal, automatik dia untuk ayat tanya. Ada tak ayat tanya? Mana tanya kat atas ni? Okey, ni tanya. Nombor berapa? 11. Tulis kat sini 11. Okey, pokok di hadapan sekolah itu amat tinggi. Ni ayat apa ni? Ada tanda noktah. Ayat apa ni? Ayat penyata. Ada tak penyata? Ni 12. Tuliskan nombor dekat jawapan tu. Tulis dulu, pilih dulu. Jangan terus tulis kat sini. Pilih dulu kat atas ni. Kemudian amboi, berkilatnya kasut awak. Okey, amboi, berkilatnya kasut awak. Okey, tengok kat sini ada tanda koma, ni ada tanda seru. Okey, bulatkan. Bulatkan dekat soalan tu. Ada tanda koma, ada tanda seru. So, bila ada dua tanda ni bermaksud dia adalah untuk ayat seru. Cari ayat seru mana? Ayat seruan. Nombor berapa? 13. Tulis kat sini 13. Kemudian yang ke-14, maklumat itu tidak benar. Ada perkataan apa? Maklumat itu tidak benar. Ada perkataan apa? Nombor 14. Okey, ayat apa ni? Ada perkataan tidak. Gariskan perkataan tidak ni. Ingat kalau ada perkataan tidak dia untuk ayat apa? Ayat nafi. Ada tak ayat nafi ke atas ni? Ada tak ayat nafi ke atas ni? Okey, ada. Ni kan? Ayat nafi nombor 14. Okey, kemudian yang kelima, tolong bersihkan kelas sebelum balik. Tolong bersihkan kelas sebelum balik. Ada perkataan apa? Tolong. Tolong ni untuk ayat apa? Kehendak. Kehendak yang ayat suruhan. Kan? Okey, jadi ada tak ayat kehendak? Ada. 15. Okey, dah dapat jawapan sini? Masukkanlah, tulislah jawapan kat sini. Nombor sebelah apa tadi? Tanya. Dah tulis? Potong. Okay, nampak macam banyak benda yang kamu nak buat tapi itulah dia punya teknik dia. Sebab kalau kamu tak buat step macam ni, kamu akan careless. Nanti careless, ni soalan ni senang. Senang sangat soalan ni. Dan boleh dapat markah penuh kalau kamu ikut cara yang betul. Okay, bulatkan dekat dia punya ayat tu, tengok apa tanda-tanda dia, pilih jawapan dia yang betul. Bila dah tulis, potong supaya tidak tertulis dua kali. Okey, letakkan dulu nombor siap-siap. Jangan kamu baca, terus jawab. Okey, kalau nak buat macam tu boleh. Tapi pastikan kamu semak. Okey, takut nanti
kenapa macam ada 2 je ayat tanya ni, macam sesuai pula ayat tanya. Sebab tu kita kena buat satu persatu. Okey, jadi ini contoh untuk soalan berbentuk macam ni. Okey, okey. Kemudian untuk yang bawah ni last ya, last saya tunjuk. Gariskan jawapan yang betul. Okey, yang ni pun dia 5 soalan saja tapi 5 markah. Yang ni mudah. Okey, contoh macam ni, guru besar mengadakan rumah terbuka. Okey, mana satu yang betul, mana satu salah, kamu baca. Guru besar diadakan rumah terbuka. Betul ke salah? Kalau tak betul, kamu buat tanda pangkah ke atas dia. Okey, guru besar mengadakan rumah terbuka. Betul ke salah? Macam betul, kamu letakkan tanda right ke atasnya. Letak tanda macam tu, bila dah letak macam ni, itulah jawapannya, kamu gariskan lah. Okey, kamu gariskan. Okey, saya ulang. Guru besar diadakan rumah terbuka. Salah kan? Letak tanda pangkah ke atas. Kemudian untuk jawapan yang kedua, guru besar mengadakan rumah terbuka. Betul, letakkan tanda right ke atas, kemudian kamu gariskan. Itulah jawapan dia. Mazlan telah menerima surat pelantikan. Okey, macam betul. Mazlan telah keterima surat pelantikan. Salah kan? Okey, so ini jawapannya, gariskan. Jadi macam ni cara untuk menjawab soalan yang berbentuk macam ni. Nampak dia macam mudah, tapi kalau kamu leka, kalau kamu tersilap cara, dia akan rugi dekat sini. Nanti macam tu ke kena jawab soalan? Ya, buat macam ni. Supaya kamu nampak. Ini step yang Ustazah bagi. Ini clue tips yang Ustazah bagi, yang Ustazah kongsi. Supaya membantu kamu. Okay? Dia nampak soalan ni senang, tapi kadang-kadang pun salah sebab dia main jalan je. Dia cuba satu je. Yang kedua dia tak cuba jawab. Kena cuba kedua-dua. Guru besar diadakan rumah terbuka. Guru besar mengadakan rumah terbuka. Kalau kamu rasa betul, letakkan tanda right. Kalau rasa salah, letakkan tanda pangkah. Mana yang kamu tanda right, itulah jawapan, gariskan. Okey, boleh faham? Okey, dapat? Okey, Ustazah rasa masa kita pun dah habis. Okey, jadi itu antara tips-tips yang Ustazah kongsi di dalam SOSAS. So malam ni Ustazah terangkan secara terperinci dan juga jenis ayat, tajuk jenis ayat tadi tu, itu yang sangat penting ya. Itu yang sangat penting dan memang selalu dia ada tajuk tu. Selalu ada tajuk tu. Bentuk dia bermacam-macam bentuk. Kadang-kadang ada dalam objektif, kadang ada dalam struktur. Okey, faham? Jadi buku yang ada ni, siapa yang ada buku simulasi, teruskan menjawab latihan. Okey, hari Senin nanti kamu nak percubaan kan? Ustazah ucapkan good luck. Semoga berjaya dalam percubaan dan selamat berujian Syafawi. Mula hari Senin kamu dah mula kan satu hari bulan untuk Syafawi. Siapa yang dah lepas, tahniah. Siapa yang belum lepas, okey, teruskan menghafal surah-surah yang penting. Okey, jawab betul-betul. Dan kita jumpa lagi pada minggu yang ketiga, minggu yang terakhir. Pastikan kamu mengikuti kelas saya kerana ada lagi tips yang saya nak kongsi pada minggu yang ketiga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih mengikuti kelas malam ini. Jumpa lagi minggu yang ketiga. Assalamualaikum. Bye. Tanda thumbs up. Okey, terima kasih.